para hadirat yang dimuliakan, pada pertemuan lalu kita telah sama-sama menyingkap dan berbicara melihat kepada beberapa perkara yang diketengahkan oleh pengarang kepada kita dalam usaha menyatakan bagaimanakah cara kita merasakan atas kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan kita tidak pernah melihat Allah. Dan pengarang juga telah menukilkan beberapa pembuktian atas apa yang dibicarakan oleh beliau dengan perumpamaan yang mudah. Kewujudan alam ini menunjukkan atas kewujudan penciptanya. Setiap sesuatu yang terjadi semestinya ada yang menciptakannya. Dan hal ini juga dikuatkan dengan beberapa pandangan dan beberapa pembuktian yang pernah kita bicarakan. Manakala kita juga telah menukilkan saat kita memerhati dan mentadabbur alam ini, ianya juga menunjukkan sebahagian daripada sifat-sifat Allah. Manakala kita juga telah bersetuju yang mana alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini ianya pasti akan berakhir. Bahkan hal ini juga melihat kepada persetujuan dan penemuan yang telah dikemukakan, melihat kepada teori saintifik yang mana para saintis menamakan peristiwa ini dengan Big Rip teori, kelak akan berlaku. Manakala peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak mengejutkan kita, kerana di dalam Islam kita wajib beriman atas kewujudannya. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, di antara pembuktian cara untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu melalui beriman kepada alam akhirat. Dan saya yakin perkara ini sedia dimaklumi oleh kita. Manakala pengarang juga kembali menukilkan perkara ini supaya ianya sentiasa segar, kelak peristiwa itu pasti akan berlaku. Di sini kata pengarang, khamisan al-imanu bil yaumil akhir, perkara yang kelima, beriman dengan hari akhirat. Seperti mana biasa pendekatan yang digunakan oleh pengarang lebih terarah mengajak kita untuk berfikir, yang mana pengakhiran alam cakrawala ini ianya diterima pada akal. Sebelum itu kita melihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, melihat kepada beberapa sumber, yang mana peristiwa ini adalah peristiwa yang cukup luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wa qad qala alaihi salatu wassalam, inna Allah yab'athu rihan minal yaman alyana minal harir fala tad'u ahadan fi qalbihi aw qala mithqalu habbatin aw qala mithqalu dharratin min imanin illa qabadathu. Artinya, sesungguhnya Allah kelak akan mengutuskan angin lembut daripada Yaman, lebih lembut daripada kain sutera. Maka tak kala ia menghembus, dia tidak akan membiarkan seorang pun yang terdapat dalam hatinya sekelumit, secebis ataupun
dikatakan sebesar bijirin daripada keimanan di dalam hatinya pasti akan dicabut olehnya. Melihat hadis ini, sebenarnya hadis ini berbicara tentang permulaan sebelum terjadinya kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan mengutus dan mengirim angin daripada Yaman. Kelak akan berlaku satu ketika, satu masa sebelum alam ini dibinasakan oleh Allah, terlebih dahulu Allah mematikan orang beriman. Jadi selepas peristiwa itu, yang mana orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala mereka yang tidak beriman kepada Allah dikekalkan. Juga dalam hadis yang terkenal, dan saya yakin kita pernah mendengar tentangnya, waqad qala alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqalu Allahu fil ardi. Kiamat tidak akan berlaku sehingga tidak dikatakan lagi Allah di atas permukaan bumi. Juga hadis ini menyatakan kepada kita secara jelas, sebelum alam ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terdapat lagi mereka yang menyebut Allah. Dalam arti katanya, tidak ada lagi mereka yang beriman kepada Allah. Mana habis? Mana habis dia orang, tuan-tuan, ibu-ibu? Kemanakah orang beriman? Sebab sebelum berlakunya kiamat, tidak disebut lagi perkataan Allah di atas muka bumi. Murtad habis ke macam mana? Mana habis, tuan-tuan? Ya, melihat kepada hadis yang dibacakan tadi di awal, menyatakan kepada kita sebelum berlakunya peristiwa itu, orang beriman terlebih dahulu dimatikan. Maknanya sekarang juga melihat kepada hadis yang kedua, kiamat tidak akan berlaku sehingga tidak dikatakan lagi Allah di atas muka bumi, menunjukkan kepada kita pada saat itu tidak ada lagi mereka yang beriman kepada Allah, bukan kerana terkeluar daripada agama Islam, bukan kerana murtad daripada agama. Sebaliknya orang beriman telah pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami rasa ini satu bentuk diskriminasi, kata kita, sebab kita kan nak benda semua sama je. Kenapa orang beriman dimatikan oleh Allah dan dibiarkan mereka yang tidak beriman kepada Allah untuk terus hidup? Kenapa angin tadi daripada Yaman hanya mematikan orang beriman? Kenapa mereka yang tidak beriman dibiarkan hidup oleh Allah? Ini sebagai satu rahmat Allah kepada mereka yang beriman, sebagai memuliakan atas keimanan mereka kepadanya. Allah mematikan mereka yang beriman semata dan membiarkan mereka yang tidak beriman kepada Allah untuk terus hidup. Lalu mereka dibinasakan bersama dengan pengakhiran alam cakrawala. Bahkan saat berlakunya pengakhiran itu, ianya adalah azab daripada Allah. Kejap. Apa? Saat berlakunya kiamat, ianya adalah azab? Ya. Bukankah dalam penemuan yang pernah kita bicarakan dahulunya, ianya adalah fenomena alam yang pasti berlaku? Dulu kita dah sepakat ianya adalah fenomena alam yang akan berlaku. Pengakhiran alam cakrawala ini ianya fenomena alam. Ya, itu melihat kepada pembuktian. Sebaliknya di dalam Islam wajib kita beriman alam ini berakhir, ianya adalah azab daripada Allah. Apa bukti, apa sandarannya, apa dalilnya? Ya, hal ini melihat kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, petikan daripada suratul Hajj juzuk 17 ayat pertama dan ayat yang kedua. Melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, puan-puan, kita perhatikan ayat ini dan kita akan faham kiamat ini adalah azab. Bukan hanya sekadar fenomena alam, tak, ianya adalah azab daripada Allah. Firman Allah, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وتضع كل ذات حمل حملها وترى
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat. Pada hari itu kamu menyaksikannya. Peristiwa itu membingungkan bagi seorang perempuan yang sedang menyusui anaknya, melihat kepada apa yang disusui olehnya. Dan seorang perempuan yang sedang hamil, gugur kandungannya, tengah mengandung keluar anak. Dan kamu juga menyaksikan manusia pada hari itu mereka mabuk. Sebaliknya mereka tidak mabuk. Dan tetapi azab Allah itu amatlah dahsyat. Melihat kepada kedua ayat di atas, jelas kepada kita menunjukkan kiamat itu ianya bukan fenomena alam. Sebaliknya ianya adalah azab. Jadi melihat kepada bicara di atas, kami faham seolah-olah macam Islam ni menolak ilmu ke? Tidak. Islam meraihkan pembuktian. Islam juga amat mementingkan ilmu. Jadi seolah-olah kami faham macam kita menafikan ilmu. Tak, kita tidak menafikan. Kita juga mempercayai ianya dikaitkan dengan fenomena alam. Manakala di sini kita dapat simpulkan perbezaan di antara keimanan dan kepercayaan. Apa pula? Ya, kita mesti membezakan di antara kepercayaan dan keimanan. Dan di sana juga terdapat satu kaedah. Setiap kepercayaan itu bukan keimanan. Ini kaedah biasa yang kita bicarakan, tuan-tuan. Kita ingat kaedah ini. Setiap kepercayaan itu bukan keimanan. Manakala setiap keimanan itu adalah kepercayaan. Apa maknanya? Artinya setiap yang kita percaya bukan kesemuanya dikaitkan dengan iman. Hanya sekadar kepercayaan kita. Kita belajar. Tuan-tuan, perempuan, ada kan tuan-tuan doktor sebagai contoh. Kita belajar dalam bidang pembelajaran kita. Kita percaya. Adakah wajib kita beriman dengan apa yang kita belajar? Tak. Kita hanya percaya sahaja dengan apa yang kita mempelajarinya. Ini menunjukkan kepada kita bukan setiap kepercayaan itu keimanan. Apa pula makna setiap keimanan itu kepercayaan? Artinya setiap keimanan wajib kita percaya. Setiap apa yang kita beriman wajib kita mempercayainya. Jadi melihat kepada bicara kita di sini, pembuktian menunjukkan kepada kita ianya adalah fenomena alam. Kita percaya? Ya, saya percaya. Adakah saya beriman dengan fenomena itu? Tak. Manakala saya beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Soalan saya kepada tuan-tuan perempuan yang dirahmati sekalian. Sekiranya kita menolak tuan-tuan, dengan apa yang dibicarakan melalui penemuan saintifik, alam ini akan berakhir dan mereka mengaitkan dengan fenomena alam yang kita bicarakan itu. Soalan saya, kita menafikan perbicaraan itu, adakah ianya menjejaskan keimanan? Rosak tak iman kita, tuan-tuan? Datang seorang hamba Allah, dia cerita kepada kita alam ini akan berakhir, kemudian dia ceritalah tentang teori-teorinya, tentang bacaannya, tentang penemuannya, daripada awal sehingga akhirnya 3 jam setengah. Last sekali kita kata pada dia, maaf tuan, kami tak percaya pun. Soalan saya, tuan-tuan, rosak ke tak imannya? Tak. Sebab ia hanya sekadar kepercayaan. Tetapi sekiranya perbicaraan itu dikaitkan dengan Al-Quran dan juga Sunnah, kita tetap tidak mempercayai atas bicaranya. Ini yang akan merosakkan iman. Ini akan yang menjejaskan iman kita. Sebab itu kita mesti membezakan di antara kepercayaan dan keimanan. Ada sesuatu yang hanya sekadar kita percaya, kita tidak beriman pun. Manakala di sana kita beriman. Sebab itu dalam perbicaraan tadi kita katakan kita hanya sekadar mempercayai alam ini akan berakhir melalui perbicaraan-perbicaraan tadi,
Sebaliknya kita beriman alam ini pasti akan berakhir, bahkan pengakhiran alam cakrawala ini adalah azab daripada Allah. Sekiranya kita merenung beberapa nas yang kita nukilkan tadi, sebelum berlakunya kiamat orang beriman dimatikan. Sebelum berlakunya kiamat tidak ada lagi mereka yang menyebut nama Allah. Bahkan saat berlakunya kiamat ini adalah azab. Kita lihat tuan-tuan, ini juga di antara pembuktian belas kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beriman. Sebagai contoh, jika ditakdirkan oleh Allah minggu ni kiamat, sebab kiamat tidak akan berlaku melainkan pada hari Jumaat, orang beriman akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tulak, dengan kematian yang dibicarakan oleh baginda alaihi salatu wassalam tadi. Kemudian tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, manakala hal ini dibicarakan oleh pengarang, walaqad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi amaratin sataqa'u fid dunya takunu alamatan ala qurbi as-sa'ati fashahadna al-kathira minha. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita tanda-tanda yang mana ianya pasti akan berlaku di dunia ini. Di sana ada tanda-tanda yang telah muncul, dan di sana ada beberapa tanda yang belum lagi muncul. Di antaranya tanda yang dibicarakan tadi oleh Rasulullah. Angin itu belum lagi diutuskan oleh Allah. Orang beriman masih hidup, orang beriman masih wujud. Bahkan pada hari ini kita masih menyebut nama Allah. Kemudian, وَمَا شَاهَدْنَا مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ يُؤَكِّدُ لَنَا صِدْقَ مَا أَخْبَرَ الرَّسُولَ بِهِ عَلَى السَّاعَةِ وَالْآخِرَةِ. Dengan apa yang telah kita saksikan daripada tanda-tanda kiamat ini, ianya menguatkan kita atas kebenaran, seperti mana apa yang telah dikhabarkan oleh baginda alaihi salatu wassalam mengenai saat terjadinya kiamat dan juga hari akhirat ini. Wa kama ra'ayna hadhihi al-alamat fi ad-dunya haqqan ba'da 1400 'amin fasanara al-jannata wan-nar haqqan. Seperti mana kita telah melihat tanda-tanda di dunia ini adalah satu kebenaran. Selepas berlalunya 1400 tahun, maka kelak kita akan melihat syurga dan juga neraka secara nyata. Jadi tuan-tuan, kita telah berbicara tentang tanda-tanda, dan kita juga telah mengaitkan melihat kepada apa yang dibicarakan oleh baginda alaihi salatu wassalam mengenai pembuktian yang mana tanda-tanda ini dilihat oleh kita. Bahkan kita juga telah berbicara dahulunya melihat kepada 3 tanda sekurang-kurangnya yang telah pun wujud di zaman kita ini. Kemudian di sini juga pengarang mengaitkan kepada kita selepas terjadinya pengakhiran tadi, selepas berlalunya saat pengakhiran alam cakrawala, tuan-tuan, di dalam Islam, selain kita wajib beriman, bahkan agama kita adalah agama yang bertepatan dengan ilmu. Bahkan agama kita adalah agama yang menitik beratkan mengenai ilmiah, bukan hanya perbicaraan kosong semata. Selain kita wajib beriman, bahkan melihat kepada pembuktian yang telah kita bicarakan, ianya menguatkan bahawasanya apa yang diimani oleh kita, ianya bertepatan dengan akal. Manakala di sini kata pengarang lagi, innal uqula tadulluna ala anna alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi la budda an yuqima al haqqa fi ahwalin nas. Sesungguhnya akal yang menunjukkan kepada kita setiap pada penciptaan langit dan juga bumi ini, ianya adalah kebenaran. Tuan-tuan, sekarang pengarang mengajak kita untuk kita berfikir. Selepas dikaitkan kepada kita tentang tanda-tanda yang mana alam ini akan berakhir seperti mana biasa, pengarang ditarik kita semula untuk kita memikirkan tentang alam ini, yang mana alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ingat
kita melihat kepada ciptaan. Bahkan kita juga telah bersepakat dahulunya melihat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ianya menunjuk sebahagian daripada sifat pencipta. Bagaimana caranya? Contoh, daun yang diciptakan oleh Allah di tepi surau kita, di antara fungsi daun yang diciptakan oleh Allah, dia recycle semula daripada karbon dioksida kepada oksigen. Saat kita melihat ciptaan Allah itu, kita dapat bayangkan pencipta kepada daun itu semestinya maha mengetahui, semestinya maha bijaksana, walaupun kita tidak pernah melihat pencipta. Melihat kepada hasil ciptaan menunjukkan ianya sebahagian daripada sifat pencipta. Sebagai contoh lah tuan-tuan, sebagai contoh, kita pernah menukilkan perkara ini sebagai contoh, aircon sebagai contohnya. Kita tidak pernah melihat siapa yang mencipta, manakala kita yakin dia mempunyai kebijaksanaan. Mesti dia pakar punya, mesti dia berpengalaman. Kalau kita lihat hasil diciptakan olehnya, itulah gambaran yang dapat kita faham melihat kepada sifat yang ada pada pencipta. Jadi sekarang pengarang ingin mengajak kita semula untuk kita berfikir melihat kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bila berfikir dengan akal, kita yakin dengan sifat-sifat yang ada pada pencipta yang kita bicarakan tadi, dengan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, manakala pengarang ingin menyatakan kepada kita saat alam ini berakhir, kemudian kita juga akan melalui beberapa fasa yang akan dilalui oleh kita. Kata pengarang berikutnya, al-hayatul barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Sebelum itu tuan-tuan, selepas berakhirnya alam, manakala ketika itu kita akan berhadapan dengan alam yang berlainan, setiap dari kalangan kita wajib beriman peristiwa ini akan berhadapan dengan kita. Manakala melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pelbagai, terutamanya petikan daripada surah Az-Zumar, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, selepas alam ini berakhir, kemudian kita akan melalui fasa berikutnya. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda daripada Abu Hurairah, ma bainan nafkhataini arba'un, di antara dua tiupan sangkakala ini 40. Jadi saat berlakunya kiamat, ianya adalah sangkakala yang pertama. Sangkakala yang pertama terjadinya pengakhiran tadi, manakala terdapat tempoh sebelum terjadinya sangkakala yang kedua. Tempoh yang memisahkan di antara kedua-dua ini selama 40. Dalam hadis itu Rasulullah berbicara ma bainan nafkhataini arba'un, di antara dua tiupan sangkakala 40. Lalu mereka bertanya kepada Abu Hurairah, arba'una yawman, arba'una alfan, syahran, arba'una sanatan, 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun? Kata Abu Hurairah, abaitu, aku pun confused mengenainya, kesamaran tentangnya. Lalu dibicarakan pada hadis itu, thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baql wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa 'ajbudz dhanab wa minhu yurakabul khalqu yawmal qiyamah. Kemudian Allah akan menurunkan angin daripada, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan air daripada langit, maka tumbuh semula seperti mana tumbuhnya pokok bawang, dan tidaklah daripada manusia itu melainkan pasti binasa, melainkan sejenis tulang sahaja, iaitu ajbudz dhanab, dan kelak daripadanya akan diciptakan semula ciptaan pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, sebelum itu melihat kepada bicara pengarang al-hayatul barzakhiyah, kehidupan alam barzakh.
lepas kita meninggal dunia, ataupun seorang itu saat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan melalui alam barzakh. Ya. Yu'minu muslimu bi anna na'imal qabri wa 'adzabahu wa su'alal malakaini fihi haqqun wa sidqun. Seorang muslim mesti beriman, maka sesungguhnya kenikmatan kubur dan juga azabnya itu dan juga soalan daripada dua orang malaikat benar. Tuan-tuan, hal ini juga menjadi pesanan kepada kita daripada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tak kala kita meninggal dunia, yang mana kelak kita pasti akan melalui alam itu. Alam ini pasti akan dilalui oleh setiap dari kalangan kita, sama ada jasadnya ditemui ataupun tidak. Selepas sahaja berpisah roh daripada jasad, ketika itu dia terus melalui alam ini. Hal ini dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petikan daripada surah Al-Mu'minun juzuk 19 juzuk 18 melalui firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Okey, ceritanya tuan-tuan, tadi kita berbicara tentang perihal kiamat. Kemudian pengarang mengaitkan kepada kita di antara perihal kiamat, ianya dikaitkan dengan kehidupan alam barzakh nanti yang pasti akan dilalui oleh kita. Hal ini melihat kepada firman Allah, sehingga apabila ketibanya kepada mereka saat kematian, ia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah semula kehidupan, supaya aku ingin mengerjakan amalan saleh yang pernah aku tinggalkan. Semestinya tidak, sesungguhnya itu hanya sekadar ungkapannya sahaja, dan di belakang mereka itu terdapat barzakh sehingga ia dibangkitkan pada hari kebangkitan. Melihat kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita kelak kita akan melalui alam itu. Bahkan alam ini saat berpisah sahaja roh daripada jasad, terus kita merintih merayu kepada Allah supaya dikembalikan semula kehidupan. Tuan-tuan, semua kita sama je. Saya, tuan-tuan, perempuan mereka di luar, nenek moyang kita, siapa sahaja pasti akan melalui alam itu. Saat berpisah sahaja roh daripada jasad, ketika itu dia merayu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikembalikan semula kehidupan. Kenapa? Supaya aku ingin mengerjakan amalan soleh yang pernah aku tinggalkan. Itu hujahnya. Dia nak hidup semula kerana dia ingin mengerjakan amalan soleh. Kemudian melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada surah Al-Munafiqun pada ayat 10 dan 11 juzuk 28, juga melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dengan hujah yang sama. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin walan yuakhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan infakkanlah daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum tiba kepadanya saat kematian. Ia akan berkata, wahai Tuhanku, lambatkanlah sebentar ajalku, maka ku ingin bersedekah dan ku ingin menempatkan diriku di kalangan orang yang soleh. Tuan-tuan, tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman saat berpisah roh daripada jasad, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah semula kehidupan. Ayat ini dia berkata, wahai Tuhanku, lambatkanlah sebentar ajalku. Ini apa ni tuan-tuan? Ini adalah peristiwa yang pasti akan dilalui oleh kita nanti. Kita akan meminta kepada Allah tempoh supaya dilambatkan sebentar ajal kita, sebab kita ingin bersedekah dan kita ingin menempatkan diri kita di kalangan orang yang soleh. Pada saat itu kita akan melihat kedua amalan ini adalah amalan yang akan membantu selepas kematian, amalan yang akan membantu saya selepas saya mati nanti. Jadi ketika itu kita melihat ianya akan membantu, dan ketika itu kita merintih kepada Allah supaya dikembalikanlah semula kehidupan kita. Tuan-tuan, melihat kepada alam ini, maka kita melalui fasa baru di dalam kehidupan kita, adalah kehidupan barzakh. Timbul persoalan di kalangan kita, adakah alam ini hanya dilalui oleh ruh semata
ataupun alam ini dilalui dengan ruh dan juga jasad. Ruh saja ke ataupun ruh dengan jasad. Alam barzakh adalah alam yang dilalui hanya ruh, tidak jasad. Bila kita meninggal dunia, jasad kita akan membusuk. Bila kita meninggal dunia, jasad kita akan rosak. Manakala ianya menunjukkan kepada kita secara jelas, alam ini adalah alam yang pasti dilalui oleh roh semata, tidak jasad. Jasad kita rosak. Bahkan ketika itu, saat berpisah sahaja ruh daripada jasad kita, kita berada pada alam yang cukup berbeza jika dibandingkan dengan hari ini. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh baginda alaihi salatu wassalam, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al jannati famin ahli al jannati wa in kana min ahli an nar famin ahli an nar fayuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawm al qiyamah. Sesungguhnya kalian apabila ia mati, diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di pagi dia dan di petang harinya. Sekiranya dia di kalangan penghuni syurga, maka dia di kalangan penghuni syurga. Dia akan melihat tentang syurga. Dan sekiranya dia di antara penghuni neraka, maka dia akan melihat tentang neraka. Maka dikatakan kepadanya, ini ada tempat dudukmu sehingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Apa makna tuan-tuan? Hadis ini adalah hadis yang jelas, menyatakan kepada kita saat berpisah ruh daripada jasad, ketika itu kita akan diperlihatkan tempat duduk kita, sama ada syurga ataupun neraka. Bahkan hadis itu menyatakan kepada kita secara jelas, sekiranya di akhirat nanti kita di kalangan penghuni syurga, kita akan diperlihatkan tentang syurga. Wal'ayazubillah, seorang itu di kalangan penghuni neraka, dia akan diperlihatkan tentang neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini adalah tempat dudukmu sehingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Inilah peristiwa yang sedang dilalui oleh nenek moyang kita. Mereka berada pada alam mereka. Katanya diorang ni balik pada malam Jumaat. Betul tak tuan-tuan? Orang kita tuan-tuan ditakutkan dengan benda yang menakutkan. Malam Jumaat atuk balik, jangan buat benda entah apa-apa, tahu. Betul tak tuan-tuan? Tak, mereka berada pada alam mereka tuan-tuan. Mereka tak sempat untuk balik ke sini. Yang mana alam itu mereka dipertontonkan sama ada syurga ataupun neraka. Tontonan mereka itu berakhir saat mereka dibangkitkan kelak pada hari akhirat. Kejap. Adakah penglihatan ini seperti mana kita menonton sinetron? Mata kita tengok cerita ke tuan-tuan? Macam kita tengok movie ke? Sebab diperlihatkan kepada kita tontonan itu. Di sini pengarang mengaitkan kepada kita, ianya adalah perkara yang berbeza tuan-tuan. Walaupun kita diperlihatkan tentang syurga ketika barzakh, ketika kehidupan tadi, adakah penglihatan kita seperti mana kita melihat sesuatu hari ini, ataupun ianya adalah satu yang berbeza? Kata pengarang, innan na'ima qad yara ar-ru'ya ya bima yasurruhu fataladhdhu biha wa yan'amu bi ta'thiriha fi nafsihi al-amru alladhi yahzanu lahu aw ya'safu innahu istayqadh. Seolah-olah pengarang mengaitkan kepada kita kehidupan barzakh seperti mana kehidupan saat kita melihat sesuatu di dalam mimpi kita. Katanya, sesungguhnya seorang yang sedang bermimpi, dia melihat sesuatu di dalam mimpinya, perkara yang mengembirakannya, maka ia mengecapi kegembiraan itu. Ia mengecapi kenikmatannya pada dirinya, perkara yang mendukacitakannya apabila ia bangun daripada tidur. Apa ni tuan-tuan? Seolah-olah pengarang ingin menyatakan kepada kita alam yang akan dilalui oleh kita itu seperti mana kita melihatnya di dalam mimpi kita. Kita bermimpi tuan-tuan. Kita mimpi. Saat kita bermimpi, kita melihat sesuatu dalam mimpi kita. Saat itu ianya hanya dilalui oleh ruh ataupun jasad. Ataupun ruh dengan jasad tuan-tuan. Ruh kita je, jasad kita di pembaringan. Saat kita bermimpi tadi, kita melihat sesuatu yang nikmat, mengembirakan kita. Kita rasa ke tak tuan-tuan kenikmatan itu? Kita rasanya, kita mengecapinya. Kemudian kata pengarang, kama annahu qad yarru'ya bima yakrahu fasta'u laha wa yaghtammu al-amru alladhi yaj'aluhu yahmadu man ayqadhahu فهذا النعيم أو العذاب في النوم يجري على الروح حقيقة
Seperti mana sesungguhnya saat ia melihat di dalam mimpinya perkara yang mendukacitakannya. Tak suka perkara yang mendukacitakan kita, kematian ke apa ke. Saat kita bangun daripada tidur dengan sebab seorang yang mengejutkan kita, kita merasakan itu adalah suatu yang nikmat. Oh, rupanya mimpi aku ingat ke betul. Apa yang kita lihat di dalam mimpi kita. Ketika mana kita bermimpi tadi, kita tidak menyedari kita sedang bermimpi. Sekarang pengarang ingin mengaitkan kepada kita alam yang kelak kita akan melalui nanti, alam barzakh, seperti mana kita bermimpi hari ini di dunia. Kita tidak menyedari tempohnya, lama mana kita mimpi tadi tuan-tuan. Kita tidur, semalam kita bermimpi, kita pun tak tahu lama mana kita bermimpi. Sedar-sedar dah subuh. Ini juga pasti akan kita lalui nanti. Saat kita meninggal dunia, berada di barzakh, kemudian kita dibangkitkan oleh Allah, kita rasa masa itu adalah masa yang sebentar sahaja. Kita tak sedar. Jadi melihat kepada perkara ini, pengarang ingin mendekatkan kepada kefahaman kita yang mana alam itu nanti adalah alam yang hanya dilalui oleh ruh semata. Ruh sahaja, tidak jasad kita, seperti mana hari ini kita bermimpi. Kembali kita melihat hadis yang dibaca oleh saya ketika tadi, yang mana hadis itu menyatakan kepada kita saat kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ianya juga adalah peristiwa sabit. Manakala kita akan dibangkitkan semula selepas kita melalui alam barzakh, bahkan kebangkitan kita pada saat kali kedua itu lebih mudah jika dibandingkan dengan ciptaan kita buat kali pertama. Tuan-tuan, ini realiti. Ini realiti tuan-tuan. Saat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita buat kali kedua, ianya lebih mudah. Kita diciptakan hari ini di dunia, yang mana kita telah melalui proses yang cukup sukar. Manakala para saintis menamakan proses ini dengan proses survival of the fittest. Susah. Proses yang sukar. Tonton boleh search YouTube. Kita boleh lihat bagaimanakah proses yang pernah dilalui oleh kita dahulunya. Sukar. Tuan-tuan, secara realitinya, ciptaan kali pertama dan kedua, pertama itu lebih sukar. Kedua, kita dah ada pengalaman dah. Lebih mudah kepada kita untuk mencipta sebab kita pernah mencipta buat kali pertama dahulunya. Ya, hal ini juga berlaku kepada ciptaan kita. Kelak saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, kita akan dibangkitkan daripada benih yang terdapat dalam tubuh badan kita. Manakala benih ini dinamakan dengan ajbuz zanab ataupun tulang ekor. Hal ini pernah kita bangkitkan dahulu pada perbicaraan kita. Kita pernah ceritalah benda ini. Jadi sekarang pengarang ingin mengaitkan semula perkara itu supaya ianya kembali segar kepada kita. Kelak kita akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kehidupan kita buat kali kedua itu lebih mudah jika dibandingkan dengan kehidupan kita buat kali pertama ini. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, mengakhiri pertemuan kita pada kali ini melihat masa yang semakin mencemburui kita. Jadi selepas ini tuan-tuan semua bab-bab mudah je, bab tentang syurga, tentang neraka, kemudian tentang azab dan juga tentang kenikmatan yang dikaitkan mengenai kedua-duanya. Ini adalah perkara-perkara yang mudah dan kita akan melihat kepada kesesuaiannya, sama ada kita ingin berbicara tentangnya ataupun tidak. Dan saya yakin perkara ini sedia dimaklumi oleh tuan-tuan perempuan rahmat sekalian. Jadi mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada apa yang telah dibicarakan oleh pengarang, iaitu melihat kepada faedah yang pertama, iaitu orang beriman kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Jika ditakdirkan berlakunya pengakhiran alam cakrawala ini, Allah terlebih dahulu akan mematikan orang beriman. Bahkan melihat kepada hadis itu, ianya juga menjadi rangsangan kepada kita dengan keimanan dan juga keturunan kita dengan iman. Pastikan kita, anak-anak kita juga disemai dengan keimanan. Sekiranya berlakunya peristiwa itu, kita, anak-anak kita juga turut dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jika kita dikekalkan oleh Allah, menunjukkan pada saat itu tidak ada lagi iman dalam jiwa kita. Manakala faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada perbicaraan kita, iaitu kepentingan iman. Dengan iman, kelak kita akan dipertemukan semula dengan zuriat keturunan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini melihat kepada firman Allah, petikan daripada juzuk 27, petikan daripada surah At-Tur. Melihat kepada firman Allah, petikan daripada ayat 21. Ayat 21 tuan-tuan. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang beriman mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan semula mereka dengan anak cucu mereka, yakni di dalam syurga. Tuan-tuan, ini berita gembira untuk kita. Saya beriman, anak-anak saya beriman, cucu cicit saya beriman, kelak Allah pertemukan semula. Hari ini kita hidup di dunia, tuan-tuan, kita akan berakhir dengan kesedihan. Betul tak? Ayah kita meninggal dunia, mak kita meninggal dunia, menangis kita, sedih. Nanti kita akan bertemu semula dengan ayah dan juga ibu kita, sekiranya berakhir kehidupan kita dengan iman. Anak kita meninggal dunia, anak kita, Ustaz, anak saya dah meninggal dah Ustaz tahun lepas. Okey tuan, tuan akan bertemu semula ibu dengan anak-anak kita nanti di syurga Allah sekiranya kematian dalam iman. Melihat kepada ayat tadi, kita lihat, dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan semula mereka dengan anak cucu mereka tadi, yakni di dalam syurga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang telah dikerjakannya. Pada saat itu tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi tangisan saat kita dibangkitkan kelak pada hari akhirat nanti. Kemudian faedah ketiga yang dapat kita ambil hasil daripada perbicaraan kita juga, iaitu terjadinya pengakhiran alam cakrawala ini, ianya diterima pada akal. Bahkan ianya juga bertepatan melihat kepada apa yang telah diimani oleh kita selama ini. Dan ianya juga menguatkan keimanan kita, agama yang kita anuti hari ini, ianya bersesuaian dengan penemuan. Faedah yang keempat yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita pada pagi ini juga, iaitu setiap dari kalangan kita pasti akan merintih merayu kepada Allah nanti. Saat kita meninggal dunia, kita akan meminta kehidupan semula. Sama ada kita ingin bersedekah dan kita ingin mengerjakan amalan soleh, semua kita akan melalui fasa yang sama. Saya akan minta benda yang sama, tuan-tuan, perempuan akan meminta benda yang sama. Ustaz, saya pernah menjaga ayah saya, tak ada pun disebut begitu. Sampai dia meninggal dunia, tak ada pun dengar dia sebut nak hidup semula. Tuan, saat itu bicaranya pada alam yang berbeza. Dia merintih ketika mana berada di alam barzakh, bukan alam kita sekarang. Sebab itu kita tak dengar. Jadi perkara ini adalah perkara yang pasti akan dilalui oleh kita nanti. Dua perkara yang diminta oleh kita, sedekah dan juga amalan soleh. Ini akhir cerita saya lah pagi ni, tuan-tuan. Akhir cerita tentang sedekah. Tuan-tuan, ini juga sebagai muhasabah kepada saya yang bercakap terutamanya, supaya kita mengerjakan sesuatu amalan itu dan kita melihat keuntungan yang hebat. Kita lihat pendedahan oleh Allah, kelak kita akan mendunia nanti, kita akan meminta dua perkara, sedekah dan juga amalan soleh. Dan benda ini nanti yang akan diminta oleh kita. Saya dah cerita, tuan-tuan, benda ni berlaku kepada ayah saya. Ayah meninggal dunia. Ayah saya meninggal dunia. Kemudian macam biasalah, bila ada kematian, tuan-tuan, jadi adik-beradik berkumpul nak buat doa selamat malamnya. Jadi kita tidak menghalang, tak ada masalah nak buat doa selamat, kata ada masalah. Jadi saya memberi pandangan saya. Saya kata saya tak nak sediakan makanan. Kejam tak, tuan-tuan? Saya kata saya tak nak buat makan. Saya tak nak buat makan. Doa selamat tak ada masalah, makan saya tak nak buat. Jadi terkejutlah juga adik-beradik, tuan-tuan, siapa tak terkejut? Biasa bila sebut doa selamat ada makan kan, tuan-tuan? Pagi ni ada makan? Ada makan pagi ni? Tak ada. Bila sebut doa selamat, ini bukan doa selamat, Ustaz, sebab tu tak ada makan. Jadi doa selamat ada makan. Saya kata saya tak nak buat makan.
Jadi macam-macam lah. Apa pula tak nak buat? Nanti orang kata apa? Nanti orang kata apa pula semua. Saya kata saya tak nak buat. Lepas tu nak buat apa? Saya kata saya nak bersedekah untuk si mati. Tuan-tuan, itu benda yang dia nak, tuan-tuan. Benda tu yang dia nak, melihat kepada firman Allah tadi. Itu yang dia nak, si mati tadi. Saya kata saya nak sedekah. Jadi orang tanya, nak sedekah apa? Saya kata saya nak wakafkan Al-Quran. Yang mana saya melihat, saya ingin sesuatu pahala itu berpanjangan kepada si mati. Sebab tu saya nak wakaf Al-Quran. Saya nak sesuatu yang berpanjangan untuk si mati. Jadi saya katalah, kalau kita beli Al-Quran, jadi sekurang-kurangnya Al-Quran yang dibaca oleh kita tadi, ianya pahalanya akan sampai kepada si mati, wakafnya. Jadi sebab tu saya nak wakaf Al-Quran. Kemudian bukan itu je, nanti dia juga bermanfaat. Dia baca dalam solatnya, dia mengajar pula anak muridnya, hasil daripada Al-Quran yang pernah diberi oleh kita, dimanfaatkan olehnya. Kemudian anak muridnya juga mengajar kepada anak murid, dan kesinambungan ianya sehingga hari akhirat. Saya kata amount yang sama dengan makanan. Sebaliknya pahala yang berbeza. Boleh faham tak, tuan-tuan? Amount yang sama, pahala yang berbeza. Trivago, bilik yang sama, harga berbeza. Contoh. Jadi lepas tu nak buat apa? Saya kata tak apa, saya nak cuba hubungi satu tafsir, nak cuba tanya, boleh ke tak dia orang terima Al-Quran saya? Saya telefon, tafsir Al-Quran terletak di Baling, Parit Panjang. Saya telefon, saya kata kebetulan sahabat saya yang kondak tafsir, saya tanya boleh tak untuk menerima Al-Quran, saya nak wakaf Al-Quran. Dan saya mensyaratkan penggunaan Al-Quran saya pada tahun 2016. Awal tahun saya nak guna Al-Quran saya akan wakaf Al-Quran, boleh tak? Wajibkan penggunaan pelajar, guna Al-Quran saya. Jadi orang fikir-fikir, dia orang telefon saya semula, dia kata tak apa, ya saya, kami terima penggunaan Al-Quran yang diberikan oleh saya. Jadi diguna. Dan saya pun melihat, saya pergi sendiri, dia orang pun cerita apa semua, dan ini melihat, dan saya pun yakin dengan pemberian saya tadi. Jadi tuan-tuan, di sini saat kita memberi, saat kita bersedekah, pastikan sesuatu yang kena pada tempatnya. Contohlah saya kata, kalau kita wakaf Al-Quran dalam surau kita, ustaz nampak macam tak kena, sebab Al-Quran kita pun dah banyak dah. Kemudian orang nak baca pun tak ramai mana, kita sangka pahala tu hebat, tak sampai pada tempatnya. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita perlu melihat kesesuaiannya. Si mati inginkan sedekah. Kenapa? Sebab dia melihat pada saat itu yang dapat membantu selepas kematiannya adalah sedekah. Jadi pastikan kita melakukan sesuatu yang luar biasa, tuan-tuan. Macam sekarang dah nak buka sekolah tahun hadapan, dah sekarang kita berada pada hujung tahun. Mungkin tuan-tuan boleh survey mana-mana sekolah, kita buat begitu juga. Kita letakkan syarat, tuan-tuan, secara kebiasaannya dia orang akan terima. Dia orang akan terima punya, tuan-tuan. Kita letak sikit syarat, boleh tak ustaz, saya nak wakafkan Al-Quran untuk ayah saya, jadi saya nak pihak mahak terimalah penggunaan tahun hadapan, saya sponsor Al-Quran. Pelajar pelajar baru tahun hadapan tak perlu bawa Al-Quran, saya akan beri. Dia orang akan terima punya, tuan-tuan. Jadi ini di antara pendekatan yang boleh kita lakukan kepada si mati, dan kita yakin pelajar tadi, dia orang pula nanti akan menjadi guru, kemudian dia orang juga akan bermanfaat dengan bacaan mereka. Manakala faedah kelima yang dapat kita ambil hasil daripada perbicaraan kita pagi ini, iaitu satu pengkhabaran, berita baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya seseorang itu melihat sepanjang barzakhnya syurga, dia di kalangan penghuni syurga. Mudah-mudahan kita di kalangan mereka, tuan-tuan. Wal'ayyadzubillah, seorang itu melihat sepanjang barzakhnya neraka, dia di kalangan penghuni neraka. Ustaz, sedangkan belum lagi diadili. Bukan kita tahu ke sebelum kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala ni, barzakh ni belum lagi kita diadili. Betul, tuan. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui di manakah pengakhiran kita, walaupun sebelum kita diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita berbanyakkan berdoa kepada Allah. Ingat, tuan-tuan, berakhir dengan keimanan. Kita wasiatkan anak-anak kita dengan iman, sebab dengan itu sahaja kita akan bertemu semula dengan anak-anak kita. Dengan itu saja, tuan-tuan, kita akan jumpa semula dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu taala alam. Saya mohon kemaafan sekiranya rungkaian kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi, tuan-tuan.
puan-puan, saya memohon kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala alam wa la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.